Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan sambung satu lagi topik, iaitu berkaitan dengan apa ni namanya, grafik. Okay, so biasalah you dengar sebuah grafik membawa 1000 perkataan. Jadi minggu lepas kita dah belajar beberapa jenis media pengajaran, instructional media, dan saya harap kamu hafal lah what is this, apa yang dimaksudkan cetak, bukan cetak, projected, bukan projected. Semua tu you kena ingat apakah benda-benda tersebut, sebab nanti kita akan apply to develop your ABBM. Okay, so basically yang minggu sebelum ni bersama dengan Prof. Sutarto tu is more on about ABBM, ya. Jadi untuk support penghasilan ABBM ini, kamu perlu faham tentang elemen grafik. Okay, so basically what is grafik? Jadi ini saya tak nak terang banyak-banyak, you boleh baca sendirilah what is graphic, apa maksud dia, how come is produce a words graphic. So you need to read on your own. Nanti saya share the slide. Definisi dia, what is the definition, okay, fahamkan. Tapi secara umumnya definisinya adalah satu bahan yang menghubungkan fakta dan idea dengan jelas melalui satu kombinasi lukisan, lakaran, contengan, perkataan, simbol dan gambar rajah dalam bentuk gambar rajah, lakaran atau graf. So this is graphic. So anything that is come in form of drawing, drafting, conteng, words, even a picture, or in terms of graph, this is all graphic. Kalau senang macam mana nak bayangkan grafik ini adalah sebuah poster. Kalau you boleh imagine about poster, so dalam poster itu terkandungnya beberapa elemen grafik. Okay, so apakah tujuan grafik ni? Okay, this is tujuan grafik lah. Kalau kamu tengok pun dekat sini, kalau tak ada elemen-elemen yang elemen-elemen yang dalam ni, mungkin sekadar perkataan saja, mungkin dia akan jadi agak boring. Jadi bila ada elemen grafik, dia mungkin lebih menarik perhatian lah. Okay, dan kadang-kadang kita juga boleh guna sebagai hyperlink. Okay, ini untuk kalau kita buat dalam bentuk PowerPoint. Okay, dan kita rasa dia boleh sampaikan maklumat dengan lebih pantas dan spontan, dan of course dengan lebih berkesan, dan yang paling penting untuk menarik minat lah, dan juga untuk kita tekankan kepada sesuatu perkara tersebut. Jadi bila ada grafik, maklumat tu dapat boleh difahami dengan lebih baik. Okay, so this is part of grafik lah yang saya sebut tadi. Ada lukisan, ada carta, ada graf, gambar pegun. Gambar pegun apa gambar pegun? Gambar pegun ni adalah gambar foto yang kita guna, yang kita dapat melalui kamera, yang diperolehi daripada kamera. Dan lakaran ni yang kita lakar lah. So this is elemen grafik, ya. Okay, apa lagi lain-lain elemen grafik? Termasuklah foto, poster, sketching, illustration, dan illustration bersama karikatur. What is karikatur? Karikatur ni yang karakter sesuatu, karakter. Dia tak sama dengan kartun, ya. Ini contengan. So this is all is antara bahan grafik. Okay, so dekat mana you dapat gambar grafik? Sebenarnya grafik ni senang je. Kalau kita buat dalam PowerPoint, semuanya tu boleh dapat daripada
insert. Dalam insert tu ada berbagai-bagai perkara. Jadi di situlah elemen-elemen grafik kamu boleh diperolehi. Okey, tak percaya nanti cuba buka PowerPoint, empty slide. Cuba masukkan pergi dekat insert dan you can see so many things. Ada picture, ada simbol, ada apa lagi. So semuanya itu adalah elemen grafik dalam kita nak buat slide presentation. Okey. Seterusnya, ini kalau kita nak mula buat bahan visual ataupun bahan grafik ni. Okey. Dan pastikan kita kemukakan satu image. Lepas tu boleh faham sekilas pandang. Interpretasi tidak terlalu rumit. Okey, saya nak kamu imagine, bayangkan dekat kepala tentang sebuah poster ataupun sebuah papan iklan yang boleh kamu nampak di tepi highway. So boleh imagine tak dekat tepi highway tu? Macam mana papan iklan dia? Biasa ada gambar, ada sedikit perkataan, kan? Lepas tu dia boleh melukis dan penghurufan. Tengok huruf dia, ada apa dia tulis? Saiz dia bersamanya ruang bagi bahan-bahan dia itu macam mana dia tempatkan elemen-elemen grafik tu. Dan kemudian kita juga perlu fokus on kaedah penyimpanan. Tapi kalau iklan kat papan iklan highway tu tak adalah nak simpan, kan? But untuk kegunaan kita mengajar, kita perlu fikirkan bagaimana kaedah nak menyimpan. But now on kita banyak guna komputer, internet, jadi mungkin tak ada masalah nak simpan lah. Tapi kalau kita buat dalam bentuk bercetak, nak tak nak kita kena fikirkan bagaimana untuk menyimpan, ya. Jadi boleh bayangkan tak? So very easy. Bayangkan satu papan iklan di highway. So apa yang nampak? Apa image dia? Agak-agak you pandang sekali boleh faham tak apa dia maksudkan. Contoh iklan apa makeup ke apa, kan? Sekali pakai golek terus molek, contohnya macam tu, kan? Perkataannya itu membayangkan tentang mungkin produk bedak ke. So that is how it should present. Okay. Okay, elemen utama bahan grafik ataupun bahan visual lah saya panggil ada 6 Ada 6. Yang pertama ni garisan, bentuk, ruang, warna, huruf ataupun teks dan tekstur. Okey. Jadi kita tengok satu persatu. Garisan. Agak-agak berapa banyak garisan yang kamu pernah tengok? Ada banyak, kan? Kat mana nak tahu berapa banyak garisan ni? So again, kat mana nak tengok jenis-jenis ini? Kamu boleh pergi saja dekat ikon dekat atas di slideshow kamu. PowerPoint slide, pergi dekat atas tu insert, dalam tu you boleh insert line. Dalam tu macam-macam jenis line ada. Okay, this is free line, this is straight line, this is arrow. Ini back arrow dengan front arrow ni zigzag macam ni. So banyak jenis, ada juga yang polka dot. So banyak kat situ. So why is the important of garisan dalam persembahan grafik? Yang tu yang penting. Why we need that? Okay, one of the thing is kita nak guna untuk this is the important of this grafik dalam garisan dalam grafik ni sebagai penanda arah satu, dan juga sebagai penunjuk untuk carta alih, carta life cycle, itu semua digunakan. Well, saya tak boleh nak display sebab saya punya PowerPoint ni dalam bentuk PDF. So dia tak ada slideshow yang animation tu, tak ada. Kalau tak, saya boleh tunjuklah sebenarnya kat belakang ni ada benda lain ni. But then tak boleh, dia terus pergi yang kepada yang ada yang yang latest punya tu lah, yang terakhir saya save, yang tu je lah dia keluar. Okay, so basically garisan untuk menunjukkan arah cycle, dan lagi satu untuk menunjukkan urutan. Itu kepentingan garisan dalam sesuatu persembahan visual. Okay, now second is
bentuk. Okey, bentuk ini adalah untuk pastikan dia menarik, dan yang penting dia boleh mengarahkan pandangan dari satu elemen kepada elemen yang lain. Dan pelbagai bentuk boleh digunakan, dan biasanya bentuk yang luar biasa ni akan lebih menarik perhatian. Sama jugalah kalau mungkin setakat peta bulat je mungkin tak berapa menarik kan, tapi kalau kita try guna something mungkin hexagon ke atau bentuk yang tidak sekata kan, mungkin benda-benda tu dapat menarik lebih perhatian. So dekat mana nak cari bentuk-bentuk ni, again tak ada masalah, you boleh dapatkan di mana, slide. You boleh insert dekat situ yang akan dapat berbagai-bagai shape. Apa sajalah shape yang tak ada tu. So you can go and search apakah bentuk-bentuk yang kamu boleh perolehi daripada kamu punya slide PowerPoint dekat command dekat atas. Okey. Ini antara bentuk-bentuk lain lah. Ni kan mungkin bentuk-bentuk lain, bentuk macam ni kalau you main Candy Crush kan, macam-macam bentuk ada kan lebih menarik kan. Nampak tak, macam best je nak makan. Okey, ini juga bentuk-bentuk lain yang mungkin boleh kamu gunakan. Okey, that is a bentuk. Jadi bentuk ni untuk kegunaan untuk memberi penonjolan terhadap sesuatu elemen yang kita nak ketengahkan. Itu tujuan kita masukkan bentuk-bentuk ni lah. Okey. Alright, yang ketiga adalah ruang. Ruang ni apa? Bukan macam ruang, sama juga sebenarnya konsep macam ruang rumah kita. Tengok ruang rumah kita ni, banyak barang ke, tak banyak barang ke, terlalu banyak barang ke. Begitu juga dengan paparan kita punya persembahan visual. Okey, come back again kepada poster ataupun papan iklan di tepi highway. So boleh tak kamu tengok agak-agaknya macam mana keadaan dia? Longgar ke, kosong ke, padat atau sesak? Apa maksud longgar? Longgar ni maksudnya you tak dapat nak faham apakah bendanya. Maksudnya dia mungkin ada gambar tapi you tak tahu apa gambar tu sebenarnya nak persembahkan. Okey, sebab dia terlalu longgar. Ataupun dia ada elemen-elemen tapi mungkin elemen yang ada dalam poster tu macam tidak kesampaian. You tak faham kaitan antara elemen-elemen yang diketengahkan. Itu maksud longgar. Tidak kosong, maksudnya just nice lah ni. Okey. Dan padat dan sesak. Padat dan sesak ni mungkin perkataan banyak, gambar banyak, color pula very very strong color, very nak panggil block color. Jadi mungkin dia akan jadi serabut. Jadi kita pun nak tengok macam tak convenience. Itu maksud masuk ini. Okey, cuba tengok di sini contoh-contoh ni. Okey, agak-agaknya gambar ni, apa perasaan kamu? Padat, longgar, serabut? Okey. Jadi is quite bolehlah dikatakan sedap mata memandang. Jadi tak banyak perkataan, dan dia di neutralkan with the white background. Katakanlah background dia ni hitam, mungkin dia akan jadi crowded. Okey, tengok this one. Apa perasaan kamu? Is that nice? Rasa peace of mind tak boleh tengok? Nampak tak? Okey, agak padat kalau perasan. Tapi sebenarnya kalau dia guna background ni dengan warna yang light, mungkin dia akan jadi sedikit longgar. Dia tidak agak padat. Mungkin convenient juga mata nak pandang. Jadi lihat ni it's quite agak-agak apa nak kata, padat. Tengok macam semak ni kan. Okay, so that is what it's mean by ruang tadi. Okay. Okay, dah elemen yang keempat.
warna. Jadi warna sama juga tadi ya, dia memainkan peranan untuk memastikan sesuatu output visual tu sedap mata memandang. Cuba tengok combination warna-warna ni kan dengan warna ni. Nampak? Ada nampak tak? This is quite peacefully kan. Tapi kalau yang ni macam sangat sakit mata jugalah, macam serabutnya kan. Jadi this is how the colour important for each presentation. Okay, kita come back again to this colour. So warna basically ada nak menarik perhatian of course, dan untuk penyatuan, penumpuan dan perseimbangan. Jadi kita nak bagikan dia jadi bersatu. Kalau gambar tadi kat belakang dia kosong, jadi mungkin dia jadi individual yang terpisah. Tapi kalau mungkin latar belakang tu ada warna yang bersesuaian, dia akan menjadikan satu hasil yang balance. Okay. Dan of course lah nak penumpuan lah. Jadi untuk kita highlight sesuatu benda dalam tulisan, kalau kita nak highlight the point, mungkin kita macam ni kan, saya colourkan ni merah, kuning. Jadi you nampak lah kat situ. Okay. Jadi warna ni ada dua warna panas dan sejuk. Panas ni yang merah, kuning, orange. Tu color-color panas lah, color-color api. Api kalau apa? Merah, kuning, orange. That is color panas. Color sejuk ni color-color alam. Ni lah biru, hijau, yang berlatar belakangkan warna-warna lain. Mungkin purple jugalah. Itu antara warna-warna sejuk. Dan dia ada satu lagi warna neutral. Warna neutral ni earth color lah, chocolatey, grey. Itu adalah warna neutral. Okay. Putih dengan hitam macam mana? Is that a colour? Cuba fikirkan. Putih dan hitam, apakah kategori warna bagi putih dan hitam? Di manakah lingkungan untuk warna putih dan hitam? Cuba fikirkan yang tu. Okay, so this is the purpose of colour in a presentation. Yang ni ada warna panas, tapi dalam masa yang sama juga ada warna yang sejuk. I'm not sure what you feel about this, tapi mungkin sedikit panas, but then ada rasa cool. Boleh kata macam tu tak? Nanti you akan tengok lah macam ni hasilkan. So how about this one pula? Yang ni macam mana? Sama jugalah combination putih ni soften the colour of the presentation. Okay, so dah 4 perkara keempat. Tadi kita first tadi is about garisan, and then kita ada bentuk, dan kita ada ruang, dan yang keempat ni adalah warna. So kita nak pergi kepada 2 perkara lagi. Okay, what is the next? It is okay, ini satu lagi kombinasi warna yang efektif lah. So background biasanya kita ambil colour yang very light. Okay, untuk image atau teks kata-kata awal, kita ambil gambar warna-warna yang dark blue, termasuklah yellow, brown pun boleh. Tapi untuk highlight, tengok highlight biasanya kita hanya guna warna-warna panas, red, orange, yellow. So untuk highlights hanya guna warna panas. Jadi ingat ya, kalau you nak highlight, kalau you pakai merah, kuning, orange, tu maksudnya nak highlight sesuatu. Dan suka saya peringatkan juga, kita tak digalakkan guna warna traffic light, hijau, merah, kuning. Kita tak dikenalkan, tidak digalakkan guna warna-warna tersebut. For what reason? Agak-agaknya kenapa? Sebab ia memberi masalah kalau
pelajar kita adalah orang yang buta warna. So dia tak boleh nak baca perkataan-perkataan yang ada tulisan merah, hijau dan kuning. Jadi please avoid to use writing with that colour. Tapi kalau nak highlight, then you boleh gunalah. Okay. So now, which one is the most legible combination? Maksudnya yang mudah dilihat, mudah dibaca. Agak-agak yang mana? Yang inikah? Yang inikah? Yang inikah? Yang inikah? Yang inikah? Fikir-fikirkan, nanti saya tanya. Okay, this is quiz. Nanti you pilih. Sebab this is not a slide PowerPoint, sebab saya save ni dalam PDF, so dia tak boleh nak keluar. Kalau yang slideshow tu boleh nampak lah which one is the legible combination. Maksudnya mudah dilihat dan mudah dibaca. Fikir-fikirkan, nanti saya tanya. Well, okay. Okay, now kita go to the next, iaitu huruf. Okay, secara umumnya huruf ni kita guna memang kita gunalah untuk kita hasilkan sesuatu presentation, untuk kita senang nak menyampaikan apa benda yang kita nak sampaikan tu. Kalau kita tak tulis apa-apa, orang boleh faham tak? Boleh, tapi mungkin agak sukar kan? Nanti takut mereka misinterpret apa yang nak disampaikan. Jadi huruf ni kita perlu perhatian supaya menarik, dan yang paling penting jelas dipandang dan mudah dibaca. Okey, ada berapa jenis huruf agak-agak? Ini idea, ada berapa jenis tak huruf? Berapa jenis huruf yang kita ada? Okey, senang je kat mana nak cari. Again, pergi kepada kita punya presentation slideshow ataupun dekat Windows tu, you pilihlah font. Dekat situ ada berbagai-bagai jenis font dan ada berbagai-bagai jenis size. So sekarang, apakah jenis tulisan yang paling sesuai untuk sesuatu presentation, dan juga apakah size yang paling sesuai? Agak-agak apa? Anybody? Okay. Kalau dulu-dulu kita guna stencil huruf, okay, ataupun pita ke apa-apalah, kita panggil apa tu, stencil tu is kind of acuan untuk kita tulis dengan cantik. But now kita lebih banyak guna komputer je lah, jadi senang kan. So writing tu, huruf tu lebih balance, dan tak adalah kecil besar macam tu kan. Kalau kita pakai tangan tu mungkin saiz dia tak berapa balance, ada kecil ada besar, ikut kita punya tangan macam mana kan. Okey, jadi yang paling sesuai adalah sans serif dan Sanskrit. Dan juga apa dia sans serif dan Sanskrit, apa maksud? Sans serif ni adalah huruf-huruf yang straight. Sanskrit ni huruf-huruf yang ada cotek. Cotek tu macam mana? Ada cotek-cotek dekat dia. Dia ada kind of berekor-ekor sikit lah. Kalau sans serif ni straight. So sans serif ni contoh apa? Arial. Sanskrit ni Times New Roman. Itu jenis-jenis dia. Jadi selain daripada tu, taklah digalakkan guna sangat. Contohnya yang italic, yang macam handwriting punya fashion tu, is not really advisable to use. Okay. Jadi kat mana nak cari, sama juga lah yang saya sebut tadi. So you boleh cari. So ini contoh-contoh huruf lah. Ni contoh lah. Ni tulisan Arab. Ni kalau macam ni agak kurang sesuai untuk tujuan pembelajaran. Nampak tak macam agak fancy, susah nak baca kan?
Ini macam ni boleh jugalah, tapi yang paling biasa digunakan yang kita sebut tadi dua jenis, iaitu sans serif dan sunscreen. Okey. Now, ni agak-agak ni. Mana satu yang paling sesuai nak guna? Okey. Yang ni lah. Most legible adalah yang bawah ni. Yang ni terlalu rapat. Ini terlalu jauh. Ini just nice 1 and 1.5 dia punya spacing 1.5. Okey, dan berapa besarkah huruf yang paling sesuai untuk sesuatu penulisan, untuk sesuatu persembahan? Okey, yang paling sesuai sebenarnya kalau kamu nak tengok paling mudah, you pergi dekat slideshow, you pilihlah mana-mana design. So you boleh nampak itu adalah design tu Microsoft Word dah statekan this is the most suitable color for that slide. Boleh nampak tak combination color-color kat slide tu kan? Bila you pilih mana-mana design, dia dah bagi color background dia macam ni, color forward forehead dia macam ni, color text dia macam ni, jenis teks dia macam ni. Cuba kamu pergi balik, kamu buka slide PowerPoint, cuba pilih satu design. Agak-agaknya untuk tajuk berapa saiz dia? Sila kaji, nanti saya nak tanya. Tajuk berapa saiz? Lepas tu untuk sub tajuk berapa saiz? Dan untuk isi berapa saiz? Cuba you buka dan you kena pasti. Nanti saya nak tanya semua tu. Okay? Alright. Saya tak nak terang kat sini. You pergi buka sendiri sebab semua tu ada dalam Microsoft Word. Very easy. Ataupun dekat slide PowerPoint show tu dah ada. You just choose the design, dia dah bagi semua dah. Tak payah nak fikir berapa size semua lagi. So that is the suitable size for the font, for the color, for the background, for the title. That is the things. Okay, sila perhatikan, sila kaji dan kita akan tanya you nanti. Alright. Habis dah perkara kelima dan yang terakhir adalah texture. Ini untuk kita rasa dan sentuh. Jadi kita nak bezakan rata ke, licin ke, kasar ke. Ini untuk satu bahan penghasilan pengajaran lah. Kat mana agak-agaknya yang kamu boleh tengok atau boleh tengok bahan yang ada melibatkan tekstur ni? Mungkin kalau pelajar-pelajar, saya tak pasti kamu ni pelajar kipalan ke apa ya. Kalau kamu kipalan, mungkin untuk lihat tekstur kamu punya bahan kipalan. Contohnya your hasil kipalan tu kan ada tekstur. Ataupun tak pasti kalau pernah pergi kedai curtain ke, kedai cushion ke, kamu pernah tengok tak orang tu akan keluarkan macam portfolio atau file to show you the senarai kain-kain ataupun jenis-jenis langsir, jenis-jenis kain untuk sofa. So you boleh select, you boleh tengok. Pernah tengok tak? Ataupun mungkin siapa-siapa pernah bantu ayah buat rumah ke, untuk pilih ni tile, jubin untuk lantai. Boleh perasan tak? Nanti dia display kan kalau kamu pergi hardware. So you boleh touch lah. Oh, this is for this jenis tile tu, jubin tu. Oh, ini kasar. Yang ni licin. Itu tujuannya. Tapi bagaimana pula when it's applied to the teaching? Agak-agak macam mana? Saya tak boleh tunjuk contoh sebab dia tak boleh rakam, but I will show you sometimes bila perlu. Okay, di mana aplikasi tekstur ni dalam penghasilan bahan pengajaran. Saya tak pasti kalau pernah tengok tak buku-buku cerita kanak-kanak. Mungkin dia ada contoh nak bezakan tentang
bulu haiwan. Mungkin rabbit macam ni, mungkin kucing punya bulu macam ni. Ada pernah tengok tak? Saya harap you boleh imagine how texture is applied to learning material. Okay, dah habis 6 elemen utama dalam penghasilan sesuatu bahan visual. Jadi bila dah habis, dah faham tentang elemen tersebut, now it's time for us untuk susun atur bahan-bahan tersebut di dalam kita punya kanvas lukisan. Tadi bahan ada tulisan, ada garisan. Now macam mana kita nak susun atur dalam kanvas lukisan kita tu, supaya dia nampak satu bahan yang sesuai, convenient to eye, dan dapat menyampaikan apa juga image yang kita nak sampaikan tu dengan very good. Okay, jadi yang penting kesedaran, penyatuan, penumpuan, keseimbangan dan konsisten. So kita pergi satu persatu. Apakah maksud semua ini? Kesederhanaan, mudah jadi tak banyak fakta. Jadi ada satu je isi, satu atau dua isi. Biasanya ada satu gambar dengan satu baris ayat. Dia pegang kepada prinsip mudah dilihat, mudah dibaca, iaitu legible. Sekali pandang dia dah dapat baca dan dapat tengok. Itu dia punya prinsip. Sederhana, mudah, legible. Ada perkataan yang untuk menggambarkan isi tersebut. Okey, penyatuan. Ini maksudnya kita ada gambar, kita ada elemen, tapi kadang-kadang elemen-elemen tu tak bersatu. Dia tak menjadi satu image yang lengkap untuk menyampaikan maksud yang optimum. Dia berdiri secara on its own. Contohnya kamu ada garisan, kamu ada tekstur, kamu ada bentuk, tapi benda-benda tu tak digabungkan, dia tak bersatu. Pastikan benda-benda tu ada hubung kait, dan semua itu boleh dilakukan dengan garisan, bentuk, warna dan ruang. Yang ni semua yang memainkan peranan lah. Sebab tu katakan tadi ada bentuk, tiba-tiba bentuk tu on its own. Dia apa cara nak combine bentuk tu? Mungkin dia pakai garisan. Lagi satu, macam mana nak combine bentuk tu? Mungkin dia pakai warna latar. Dan barulah dia akan jadi satu elemen yang one, bukan 2-3 elemen. Walaupun 2-3 elemen, badan ia akan jadi satu bahan. Okay, that is penyatuan. Macam ni lah contoh. Bayangkan kalau tak ada tulisan ni, agak-agaknya bersatu tak ni? You pun tak tahu yang ini ke sini ke, yang ini ke sini ke, kan? Jadi it's quite tak bersatu lah. Jadi bila ada garisan ni, dan baru dia nampak bersatu. Okay, begitu juga warna. Kalau mungkin tak ada garisan, nak jadikan benda ni satu template, jadi saya letakkan color latar belakang kat belakang ni. Jadi mungkin dia akan menjadikan satu paparan yang seragam, yang bersatu. Faham ke? I hope you can understand. Contohnya macam ni juga. Okay, macam ni. Kalau tak ada garisan ni, mungkin you tak boleh faham. Ataupun kalau tak ada arah macam ni kan, jadi mungkin nampak elemen gambar ni dia tak bersatu. Selain daripada garisan, dia juga gunakan elemen ni. Nampak ni? Yang ini untuk dia menyatukan elemen-elemen ayat ini dan juga gambar-gambar ini. Boleh nampak what is mean by penyatuan.
Okey. Yang ketiga adalah penumpuan. Jadi untuk benda-benda yang kita nak bagi tumpuan, dia mestilah mula dari kiri ke kanan. Kenapa dari kiri ke kanan? Kenapa? Sebab itu adalah cara kita membaca huruf Rumi, kan? Dari kiri ke kanan. Kalau tulisan Arab, Jawi, dari kiri ke kanan, kan? Dari kanan ke kiri. Kalau tulisan Chinese, macam mana Chinese? Dari atas ke bawah. Tapi dalam kita punya penghasilan bahan, kita guna yang international lah, iaitu huruf Rumi. Jadi kiri ke kanan, dan dia menggunakan rule of third. Nanti tengok rule of third tu apakah? This is rule of third. Jadi kamu ada 1/4, bagihkan kepada grid-grid macam ni. So benda yang ditumpukan mesti berada pada 1/3. Dia masih ada di titik ini. So ni titik dia. This is the penumpuan. Di sini. Nampak? Dan kamu tengok di tengah-tengah ni kosong. Dia sebab prinsip dia 1/3. Cuba tengok yang ni. 1/3. Nampak? Jadi mana-mana yang penting di 1/3. Sama ada 1/3 kanan ataupun 1/3 kiri. Bolehlah. Ataupun 1/3 bawah. 1/3 atas. But not in the tengah ni. Itu juga untuk memberi tumpuan kepada objek-objek yang penting. So mana yang penting? 1/3 of the whole canvas kamu. Katakan this is canvas lah, slide kamu. So that is how you susun atur you punya elemen grafik. Okay? Okay. Faham? Tak apa, nanti saya nak tengok dan kita akan discuss. Okay, yang keempat adalah seimbang. Bila dah buat tu mestilah seimbang. Okay. Dia ada formal balance, informal balance dan imbalance. So agak-agak ni untuk menghasilkan bahan visual yang menarik, yang mana perlu? Yang mana agak-agaknya patut digunakan? Formal balance ke informal balance ke imbalance? Agak-agaknya mana? Fikir-fikirkan. Apakah yang masukkan formal balance? Formal balance ni contohnya macam kita guna untuk hasilkan carta organisasi. Nampak? Very formal. Carta organisasi itu antara contoh formal. Sebab dia ada struktur-struktur yang sama je. Ada, kalau gambar tu dalam bulatlah semua dan disatukan dengan menggunakan garisan. Perasan tak? Okey. Formal imbalance ni macam mana? Formal imbalance ni ada berbagai badan, bentuk, saiz dan juga corak. Itu maksudnya. Imbalance maksudnya dia ada mungkin gambar terlebih daripada perkataan, perkataan terlebih daripada gambar ke, macam tu. Dia tidak balance. Yang mana paling menarik untuk hasilkan bahan visual, bahan grafik? Mana agaknya? Fikir-fikirkan. Ada berapa banyak dah saya tanya tadi. Jenis tulisan, saiz tulisan, warna background. Yang ni keseimbangan. Yang mana seimbang? Okey. Ini dah ada jawapan. Yang paling sesuai adalah informal balance lah. Cara yang lebih menarik. Kalau formal ni dia sama bentuk, agak dia balance tapi mungkin agak bosan. Okay, but kalau untuk menghasilkan benda-benda yang formal tak ada masalah lah, memang kena guna formal lah. Okay. Ni formal. Macam tu je, sama. Macam ni guna hanya bentuk-bentuk bersegi je. Tak ada bulat, kan? Ni contoh formal lah. Okay, ini informal. Okay, ni contoh ada yang guna square, ada yang bentuk-bentuk yang lain. Okay, itu informal.
Dan yang terakhir adalah konsisten. Konsisten ni warna, elemen utama, warna latar belakang, tajuk dan juga format paparan skrin. Mestilah konsisten. Okey, berapa warna yang sesuai untuk sesuatu paparan? Apakah berapa elemen dalam satu paparan? Berapa warna latar belakang? Warna apa? Kedudukan tajuk macam mana? Dan format dia macam mana? Cuba fikirkan yang tu. Warna. Berapa warna yang sesuai untuk sesuatu paparan grafik? Cuba tengok nanti. Okay, tengok. Yang ni semua you kena faham. You kena tahu. Nanti saya nak tanya ni. How many warna? How many element? How many types of words? Text. Berapa jenis teks? Berapa warna? Berapa elemen? Format apa? Yang tu kena nanti saya tanya semua tu, you fikirkan. Okay, this is contoh satu paparan grafik yang dah lengkap. Okay, cuba you tengok. Basically, ada berapa warna utama kat sini? Kat sini ada berapa warna utama? Dan ada berapa elemen kat sini kalau you tengok? Cuba perhatikan betul-betul. Ada berapa elemen? Ada berapa warna? Ada berapa elemen? Ada berapa jenis tulisan? Okey, semua tu ni bersama. Cuba tengok ada berapa elemen? This is quite a standard presentation of a graphic. Persembahan bahan grafik. Okey. So, tengok dan perhatikan dan you will answer the question after this kuliah. Okey, saya ingat itu sahaja untuk hari ini. Yang ni saya tak ada nak cakap apa-apa lah. Just to show you contoh. Okay, now apa yang you boleh nampak dalam paparan grafik ini? Apa yang boleh nampak? On your own eye. Okay, adalah word, ada objek. Apa lagi agaknya yang memberi sesuatu kelainan kepada paparan ini? You cuba tengok. Okey, saya ingat itu sahaja untuk hari ini. Dan satu lagi, dia mestilah berdasarkan isi kandungan. Jangan isinya lain, ceritanya lain, sampaikan pula adalah lain. Contohnya, katakan you nak ajar tentang mesin, tapi gambarnya gambar ikan, boleh tak? Tapi kalau you nak ajar mesin, gambarnya kereta, berkaitan tak? Berkaitan lah. Okay? Mesti ada kaitan dengan apa yang nak disampaikan. Kalau tak ada kaitan, boleh. Mungkin boleh juga, tetapi ada sesuatu benda yang boleh menggambarkan apa maksud yang tersembunyi pada paparan tersebut supaya kita boleh fahamkan pelajar. Jadi itu saja yang saya cuba bentangkan pada hari ini. Jadi kita ada 6 elemen utama tadi 6 elemen utama, dan dalam kita nak susun elemen-elemen tersebut kita ada 5 prinsip pula. Yang 5 prinsip tu kena hafalkan, dan yang 6 elemen tu kena tahu. Okey, saya ingat itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Jadi yang lebihnya kita boleh baca, nanti saya akan share di author. Itu sahaja untuk kali ini. Saya ucapkan sekian. Terima kasih. Selamat menonton.